بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن برحمتك ربي إذا شئت سهلا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syekh Pengerusi, serta ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala sekali lagi pada malam ni dapat kita meneruskan siri bacaan kitab Madza Ya'ni Intimai lil Islam, apa artinya saya menganut Islam, karangan Syekh Al-Ustaz Fathi Khan rahimahullah. Moga-moga segala apa yang kita laksanakan pada malam ni dirahmati, diberkati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Kita sambung pada muka surat yang ke-76 pada noktah yang pertama. Muka surat 76 noktah yang pertama. Berkata pengarang kitab rahimahullah, bahagian yang pertama bab yang kelima, saya mestilah dapat menguasai diri. Dalam pertarungan menghadapi nafsu, manusia terbahagi kepada 3 golongan ataupun 2 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang tunduk mengikut hawa nafsu, dan golongan yang kedua, golongan yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa nafsunya. Golongan yang pertama, golongan yang tunduk mengikut hawa nafsu mereka. Berkata musannif rahimahullah, mereka hidup dengan keseronokan di atas muka bumi ini dan ingin hidup berkekalan di dunia. Mereka adalah orang-orang kafir dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Golongan ini melupai kebesaran dan nikmat Allah, lalu Allah juga membiarkan mereka. Di dalam Al-Quran, Allah menyifatkan mereka sebagai orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Maka pernahkah kamu melihatnya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? Sadaqallahul Azim. Suratul Jathiyah ayat yang ke-23. Tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala sekalian, tajuk malam ni dua golongan. Hak jenis berdepan dengan hawa nafsu. Itu tajuk kecil, tajuk besarnya supaya kita jelas dari segi perkongsian malam ni. Bab yang kelima ni membicarakan pembentukan sebuah manusia yang kepribadian yang sempurna dari segi sifat seorang manusia biasa yang meletakkan dirinya dalam sebuah gerakan Islam. Dan bila kita sebut soal gerakan Islam, tanggungjawab ni atas bahu kita semua. Sebut sahaja memartabatkan Islam, sebut sahaja usaha untuk meninggikan agama, sebut sahaja perkara yang berkait dengan segala kerja buat untuk melaksanakan titah perintah Allah Ta'ala ni jatuh atas bahu kita semua. Tidak terhenti pada golongan-golongan yang tertentu. Tak. Semua kita. Asal sahaja bila kita ni ngaku sebagai orang Islam, sama-sama dah kita ikrar di hadapan Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayaku, segala kerja buat aku dari segi ibadat, apa hak berkait dengan hidup aku dan apa-apa hak berkait dengan mati aku ni hanyalah untuk Allah Ta'ala, Tuhan yang takbir sekalian alam. La syarika lahu. Tidak sama sekali aku menyengutukannya. Wa bizalika umirtu. Dan demikian itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin. Yang menjadikan aku ni benar-benar orang Islam. Ini ikrar kita. Kalau kita duduk sebut sama-sama nak kali sembahyang, maka tuan-tuan sedang atas ikrar tadi, maka terletaklah atas bahu kita ni tanggungjawab untuk bawa agama. Lalu pengarang kitab rahimahullah, dia buat mari supaya kita kenal diri kita sendiri dalam berdepan dengan hawa nafsu. Lalu dia buat mari dua golongan. Yang pertama jenis ikut hawa nafsu. Golongan yang kedua, ada tiga dia ikut nafsu, ada tiga iman mari kuat sehingga nafsu yang mendorong dia buat benda hak dak molek dia tepih gitu ya. Maka atas dua golongan ni biar kita kenal kita duduk di mana. Sama ada pada yang pertama jenis ikut sungguh hawa nafsu, ataupun hak jenis masih ada kekuatan iman dalam diri walaupun ada tiga rebah juga. Baik. Lalu kata pengarang, kita nak kenal lagu mana golongan yang pertama ni hak berdepan dengan hawa nafsu. Hak ni mudah. Jenis meletakkan hawa nafsu ni sebagai keutamaan, dan mereka ni kata pengarang kita orang kafir. Selamatlah kitanya. Maka tuan-tuan sekalian, kenapa pengarang kita
wak mari isu ni. Kita tahu dah orang kafir ni jenis ikut hawa nafsu. Dan biasalah, memang dia nama lagi kafir. Sengaja dia buat mari tajuk ni biar kita ni kena beza antara kita orang beriman dengan orang yang tak ada iman. Kalulah kita tak boleh nak beza orang beriman dari segi PA perangai dengan orang yang tak beriman, maknanya sama seriah kita dengan dia. Maka orang yang jenis ikut hawa nafsu ni, orang yang tak ada iman, di kalangan mereka yang dah tentulah menolak hukum Tuhan, maka apabila ada di kalangan orang Islam hak jenis ikut hawa nafsu, ikut sungguh, maka inilah golongan yang perlu kita dekati dalam gerakan dakwah. Maknanya tuan-tuan sekalian, dalam gerakan untuk membentuk sebuah negara Islam. Sebut negara Islam ni tuan-tuan sedia maklumlah, kemuncaknya melaksanakan segala perintah hak berkait dengan sistem ataupun undang-undang hak mari dari Allah Ta'ala. Hak tu jelas. Baik. Maka apabila tuan-tuan sekalian dalam situasi, dalam usaha nak tegak negara Islam, hak ni pun kita kena ambil kira juga. Apa dia? Menerapkan nilai-nilai agama ataupun dalam proses dakwah terhadap orang yang bukan Islam. Dengan kata lain, kalaulah kita hanya usaha semata-mata nak tegakkan hukum Islam, lalu orang bukan Islam kita biarkan, lantaklah puak-puak muda, siapa suruh mu jadi kafir, siapa suruh mu tak beriman pada Allah Ta'ala. Ini bukan sifat ataupun sikap sebenar mereka yang duduk dalam gerakan Islam. Dalam masa dia berusaha ke arah nak wujudkan negara Islam, dalam masa yang sama dia perlu menambah kekuatan orang Islam dengan mengajak dari segi dakwah terhadap orang yang bukan Islam. Sebab tu tuan-tuan yang berkata Allah Ta'ala sekalian, approach Nabi SAW terhadap agama ni, dia guna pendekatan akhlak. Dan Nabi ni tuan-tuan sekalian, kesungguhan baginda untuk bawa umat dia ni balik pada Allah Ta'ala, kesungguhan yang hebat. Sebagai contoh, ketika mana Nabi pergi ke Taif berdepan dengan Bani Saqif, ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Siapa aja di Taif? Puak-puak Bani Saqif ni, kabilah yang besar di Taif ketika tu, berhimpun sambut Nabi. Ingatkan sambut dengan comel, tiba-tiba dilontar dengan balingan batu menyebabkan berdarah Nabi. Bahkan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dia yang cover Nabi ni sampai kepala dia pun banyak luka, berdarah beleceh daripada kepala dia. Kenapa? Mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan Nabi terpaksa berundung. Oleh kerana dak larat main dengan batu ni, main kalau besar keliking boleh terok kena besar penumbuk. Tak jadi masalah. Larilah tuan-tuan sekalian. Baik. Disebut dalam kitab fiqh sirah karangan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, ketika Nabi lari tadi tu, mari satu malaikat. Malaikat ni hak jaga satu bukit. Apa tak ingat nama bukit ni? Menawarkan kepada baginda bantuan dengan tujuan untuk melenyapkan penduduk Taif ni, kerana sanggup buat lagu tu ke Nabi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran malaikat.
Yang tujuan dia mari, kalau Nabi kata ya je, dia ambil bukit ni dia rembah atas pokok Taif, pakat mati belaka. Oleh kerana sifat rahmat yang ada pada baginda. Kan semua dah kita baca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, yakni Allah, utuskan mung hai Muhammad melainkan memberi rahmat penuh dengan sifat kasih sayang kepada sekalian alam. Bukan setakat rahmat ni pada manusia, bahkan binatang haiwan pun dapat juga nilai kasih sayang daripada baginda. Bahkan makhluk yang tak bernyawa sekali pun tetap juga dapat merasai kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab tu Nabi menolong. Tuan-tuan sekalian, Nabi pergi ke Taif itu pada tahun yang ke-8 selepas baginda diangkat menjadi rasul. Tahun yang ke-8. Tahun yang ke-13 Nabi hijrah pergi ke Madinah. Maknanya selepas 5 tahun usaha dakwah Nabi ke Taif yang ditolak mentah-mentah oleh puak-puak Bani Saqif, penduduk Taif. Kemudian tuan-tuan sekalian, pada tahun yang ke-8 selepas pada hijrah berlakunya pembukaan kota Mekah. Tadi 5 tahun lepas pada Nabi pergi ke Taif, sampai hijrah selepas 5 tahun. Kemudian pada tahun yang ke-8 selepas hijrah adanya pembukaan kota Mekah. Pada tahun yang ke-9 tuan-tuan sekalian, puak-puak Bani Saqif, Bani Saqif, kabilah yang pernah lontar Nabi dengan batu dulu. Pada masa Nabi pergi ke Taif, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka cerita menyatakan keimanan mereka kepada baginda. Kalau kita hitung 5 tahun Nabi di Mekah selepas pada balik dari Taif, campur dengan tahun yang ke-9, lebih kurang tuan-tuan yang 14 tahun lepas pada tu barulah penduduk Taif Bani Saqif ni beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu jangka masa yang lama, 14 tahun ni. Kalulah tuan-tuan sekalian, Nabi ni dia terima tawaran daripada malaikat hak jaga bukit tadi, maknanya pakat mati belaka, neraka belaka kalau ikut logiknya. Dengan sebab sifat kasih sayang, sifat sabar yang ada pada Nabi ni 15 tahun lebih kurang, 14 tahun beriman pokok ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan sekalian, bagaimana Nabi tunjuk kepada kita nak berdepan dengan golongan yang jenis hidup ikut hawa nafsu. Gerakan dakwah tidak sepatutnya terhenti hanya kerana kita melihat ini golongan yang menolak hukum Tuhan di kalangan orang kafir. Istilah berhenti daripada dakwah terhadap orang bukan Islam ni tak ada pada diri Nabi. Dan dia campur pula dengan sifat sabar. Kalau kita tuan-tuan sekalian, kalau malaikat lah, kita boleh nampak malaikat, dan malaikat ni baik dengan kita. Kalau dia bawa mari satu tawaran kepada kita nak mampu golongan yang tertentu, sebabnya tolak Islam, kita dah usaha lama dah. Siang, malam, pagi, petang dakwah, tiba-tiba tolak mentah-mentah begitu je. Pasnya buat naya ke kita pula. Mari malaikat offer. Kita dah rasa pakai lenyak gitu lah. Popoh awak kena ke kita. Ini dia tuan-tuan sekalian, bagaimana nilai kasih sayang dan sifat sabar yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lama masa 14 tahun tadi, akhirnya mereka ni beriman kepada baginda. Tuan-tuan sekalian, ini contoh sifat pendakwah kena ambil sebagaimana yang ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Zaman Nabi dulu tuan-tuan sekalian, bila Nabi pergi dakwah, respon puak-puak ni kalau kita perhati hari ni memang kewajar sangat-sangat. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka meletakkan jari jemari mereka ke dalam telinga. 5 jari sumbat masuk dalam telinga. Perumpamaan yang mari dari Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita teruknya puak-puak ni punya respon. 5 jari sumbat masuk dalam telinga. Kalau ikutnya tak logik lah. Nak masuk kelingking pun tak celuh dah. Tiba-tiba 5 jari masuk dalam telinga. Nak tunjuk bagaimana kuatnya penentangan puak-puak ni. Siapa peringkat habis jari yang colok masuk dalam telinga. Bagi kita hari ni tuan-tuan sekalian, kalaulah sama-sama kita, sama-sama orang Melayu pun kita dah cemuh dah. Tak larat dah nak dakwah puak-puak mung. Tak si juga kau agama. Usahalah lagi. Dengan cara dia kaedah lain pula, kita ni mudah merajuk, kita ni mudah putus asa. Orang yang demikian keadaan dia tuan-tuan sekalian, untuk dapat hasil dari Allah Ta'ala berupa kemenangan, jauh kan. Sebab tu sabar dan takwa ni jadi benda yang utama untuk dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Kan dalam kisah perang Badar yang kita sebut-sebut sama, Allah Ta'ala waktu turun mula-mula peringkat awal perang 3,000 malaikat. Tu pun tuan-tuan sekalian, selepas pada baginda sallallahu alaihi wasallam bermunajat pada Allah Ta'ala, start daripada pahisa rapat subuh. Perang Badar ni berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Hari Jumaat 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Kali yang pertama orang Islam perang. Baik, dalam keadaan berpuasa. Malam tu, hari Khamis tu, malam tu, lepas pada Isyak Nabi bermunajat di medan Badar. Belum pada berlaku pertempuran esok hari. Start pada Isyak, Nabi angkat tangan siapa dekat dengan subuh, reyuk sengit bahu. Siapa peringkat ridak ada diletak di bahu Nabi ni jatuh bawah, sengit bahu. Punyalah kesungguhan Nabi dan pengharapan dia pada Allah Ta'ala ni begitu tinggi. Tuan-tuan sekalian, kita kalau berdoa lepas pada semayang 3 minit rasa lama dah, tu pun sikut tukak dia poho. Waktu pun rasa lama dah 3 minit. Ni Nabi berdoa lepas pada Isya sampai kat dengan subuh. Pagi lama mana? Dengan sebab sabar, dengan sebab kesungguhan takwa tadi mari 3,000 malaikat. Tu pun tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tambah pula dengan 5,000 lagi untuk kali yang kedua. Kali pertama 3,000, kali yang kedua 5,000. Lepas 8,000 semua. 8,000 ni tuan-tuan sekalian, bukan sikit. 8,000 ni ibarat ke apa ni, kalau 1,000 2 batalion, kalau 8,000 kira sendiri lah 16 batalion turun malaikat. Lepas tentera Islam ramai mana? 300 belah-belah. Tak ramai. Tentera Islam dalam perang Badar ni tak sampai 1 batalion pun. 1 batalion ni 500 orang lah, anggota lebih kurang. Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau tidak sebab sabar dan takwa tadi ni, tak mari bantuan dari Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala ni dia boleh buat segala-gala hak dia nak, tapi atas kita juga. Kalaulah tak ada dua sifat ni, sabar dengan takwa, pas lagu mana Allah Ta'ala nak buat turun bantuan dia? Boleh mulut kita ni duk ajar orang untuk balik pada hukum Tuhan.
Dan gi mari peluh pelah kita nak usaha nak dakwah supaya mereka ni sokong kita untuk kembali ke hukum Tuhan. Jelas mereka tolong. Tiba-tiba kita mari putus asa. Bermakna sifat sabar tak ada. Pas lagu mana nak mari bantuan dari Allah Ta'ala. Orang yang nak bawa hukum Tuhan, duduk dalam gerakan Islam ni bukan biasa-biasa punya orang. Sebab Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana kesungguhan kita. Sebab tu bila pengarang kitab kata nak berdepan dengan dua jenis golongan. Hak pertama hak ikut hawa nafsu, ikut sungguh-sungguh. Golongan kafir. Susah. Maka biar susah setara mana sekalipun, usaha ni tetap kena jalan, tetap kena laksanakan walaupun ambil masa yang lama. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang bermujahadah. Mujahadah ni kalau bahasa kita kan hak sungguh. Maknanya bukan main-main tu. Dan bertarung menentang hawa nafsunya dalam menentang, kata pengarang kitab rahimahullah, dalam menentang hawa nafsunya. Ada kalanya golongan ini mencapai kemenangan dan ada kalanya mereka kecundang. Apabila mereka terlibat dalam kesalahan, mereka segera bertaubat. Begitu juga bila mereka bermaksiat, mereka segera sedar dan menyesal serta memohon keampunan dari Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Sadaqallahul Azim, surah Ali Imran ayat yang ke-135. Golongan yang kedua, dalam berdepan dengan hawa nafsu ni, kadang-kadang jenis ikut hawa nafsu, tika-tika iman lebih hebat. Ini kebanyakan orang Islam. Baik, apa kaitan dengan tajuk buku ni ataupun tajuk kitab ni? Kitab ni kalau kita cerita sama dah, dua perkara yang nak diketengahkan oleh pengarang kitab. Yang pertama, supaya kita memahami secara asas apa dia Islam. Dan yang keduanya, bagaimana kaedah asas ke arah pembentukan sebuah negara Islam. Ni dua perkara paling besar yang nak disampaikan oleh pengarang kitab melalui kitab dia ni. Baik, maka perkara yang kedua, kaedah asas dalam pembentukan sebuah negara Islam, hak berkait dengan tajuk kita malam ni tuan-tuan sekalian. Ada dua golongan. Yang pertama, golongan yang duduk dalam gerakan Islam, yang kerja dia dakwah, kerja dia berusaha, kerja siang malam untuk memastikan usaha ke arah mewujudkan negara Islam. Dan yang keduanya, golongan yang menjadi sasaran untuk kita tarik untuk masukkan sama dalam gerakan Islam tadi. Maka bila mana pertama, orang yang duduk dalam gerakan Islam, dia kena ingat dia pun orang biasa yang berdepan dengan hawa nafsu. Macam kita lah tuan-tuan sekalian. Ada tiga kita ni baik-baik sangat, ada tiga mari wah nakal, ada wah bolong. Sebab kita ni bukan malaikat.
Tika-tika mari dan nak ikut hawa nafsu ke, dia buat juga apa dia hak tak sepatutnya dia buat. Isu dalam gerakan Islam, apabila mari satu perasaan dalam diri dia, lama dah dia berusaha ke arah nak memartabatkan Islam, dan dia bila melihat kepada suasana, kepada situasi, ada dah hawa-hawa kemenangan, ada bang-bang je, tiba-tiba dak menang. Silap perkiraan menyebabkan dia jadi putus asa, kemudian dia mula meninggalkan gerakan. Hak ni kena beringat. Ini ikut hawa nafsu, kerana dia rasa dia berjuang lama dah. Tengok pada kiraan, tengok pada predik dia menjangkakan ada dah hawa-hawa, unsur-unsur kemenangan, tiba-tiba dak juga. Lalu dia mula menyisihkan diri dari gerakan. Hak ni yang jadi masalah. Hak jenis ikut hawa nafsu. Dan orang yang demikian keadaannya, tuan-tuan sekalian, perlu kepada orang lain untuk sedarkan dia, untuk dia kembali bergerak dalam gerakan Islam. Hari ini kita melihat, tuan-tuan sekalian, bentuk-bentuk kekecewaan dalam kalangan mereka yang berjuang. Tak kisahlah apa corak perjuangan. Ada orang dia berjuang untuk menaikkan agama, ada orang dia berjuang untuk menaikkan bangsa, ada orang berjuang untuk macam-macam lah konsep perjuangan. Tiba-tiba bila dia rasa kumpulan dia ni macam dia tak boleh pergi dah, ada masalah dengan peringkat atasan, lalu dia pun lari, dia buka jemaah lain pula. Ini hak ni hak jadi bolok masuk dalam isu malam ni hak jenis ikut hawa nafsu. Kadang-kadang dia rebah, kadang-kadang dia boleh lawan. Hak ni lah susah ni, tuan-tuan sekalian. Hak menentang dengan jelas, kita ambil pendekatan biar dulu. Hak ni hak urat-urat ni, bila dia tengok kita gagah, dia mari ke kita. Dan sebab masa tu dia lembek, tiba-tiba bila mana dia duduk dalam kumpulan hak gagah tadi, dia tak boleh cari makan. Lalu dia lari daripada jemaah tadi, dia buat pula puak lain. Hak ni masalah. Gerakan Islam kalau gini keadaan dia, memang takkan dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Sebab nak bawa hukum Tuhan, nak berjuang dalam agama ni, istiqamah dia tu kena lain macam. Tak boleh urat-urat, tak boleh wah-wah, tak boleh keluk-kelik, tak boleh. Kalau ada je, punah selalu. Tengok tuan-tuan sekalian, gambaran kehebatan, keteguhan jiwa para sahabat. Memang kali ikut kita ni nak tepek PA perangai sahabat letak pada diri kita, memang jauh langit bombing lah. Lebih kurang-kurangnya kita ambil apa kekuatan yang ada pada diri para sahabat. Tak boleh ambil semua, ambil separuh. Tak boleh ambil separuh, boleh so tak apa dah. Kekuatan, kejituan, padunya pegangan para sahabat dari segi semangat untuk bawa agama. Dalam peperangan Mu'tah, perang Mu'tah ni tuan-tuan sekalian berlaku pada tahun yang ke-8 lebih kurang selepas pembukaan kota Mekah. Dan perang ni Nabi tak ikut. Perang Tabuk Nabi pergi sekali. Mu'tah dengan Tabuk ni jauh lagi. Mu'tah Mu'tah ni satu kampung, nama kampung Mu'tah. Daerahnya di Karak. Karak. Kalau ikut negara ni Jordan lah. Nabi ni dia hantar para sahabat lebih kurang, tak ramai strength masa tu tuan-tuan sekalian, lebih kurang 3,000 lebih kurang.
nak berdepan dengan asalnya 1000 tentera Rom, dan di Mu'tah Qaraq ketika tu penguasaan Rom, penguasaan Rom. Jadi tak pelik kalau tuan pergi ke Jordan sekarang ni, di Syria kau, banyak monumen bangunan-bangunan lama ni ada unsur Itali, sebab memang pembangunan zaman tu pembangunan ala Rom. Jadi kalau ada lah hari ni banyak bangunan-bangunan yang ambil seni bina di Rom, tak pelik sebab Syria ke, Lebanon ke, Jordan ke, asalnya bawah taklukan Rom. Asalnya tuan-tuan sekalian, tentera Rom ketika tu 1000. Tapi Heraclius sebagai raja ketika tu dia hantar lagi 100,000 strength, kekuatan, jadi 200,000. Dan 3,000 orang tentera Islam nak lawan 200,000 ni, bukan mudah. Dari segi nisbah tu, bilangan tu pun kecil perut dah kali ikutnya. 3,000 nak lawan 200,000, jauh nisbah dia. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut ketua kamu adalah Zaid bin Al-Harithah. Seandainya dia gugur, maka dia digantikan dengan Ja'far bin Abi Talib. Seandainya dia juga gugur, maka digantikan dengan Abdullah ibnu Ruwahah. 3 orang ni Nabi sebut. Dan seandainya dia juga gugur, maka pilihlah siapa di kalangan kamu yang kamu redha dengannya. Baik. Lalu Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu anhu menangis ketika tu tuan-tuan sekalian, sebab Nabi sebut gitu. Bila dia menangis, para sahabat jadi peliklah. Apa mu menangis, mu takut ke mana? Tak. Bukan aku takut. Bila mana Nabi SAW menyebut nama aku, dan aku ni dia kata kalaulah aku ni gugur, aku nampak dah. Yang memang aku akan gugur sebab kalam tu mari dari Nabi. Bagaimana indahnya bila aku di sisi Allah Ta'ala lepas pada kematian aku. Hak tu yang bakal aku menangis, gembira, bukan sedih. Kemudian tuan-tuan sekalian, Abdullah ibnu Ruwahah, dia naik kuda duduk belaga, gi mari sambil mengalungkan bit syair. Panjang lebar bit syair dia, nak tunjuk semangat dia. Ini tuan-tuan sekalian, 3 orang ni syahid belakang. Sebab tu Nabi kata, kalangan kamu ketuanya Zaid, kalau dia gugur Ja'far ganti, kalau dia gugur Abdullah ganti. Lepas pada tu ikut kamu pilih siapa-siapa sebagai ketua. Tuan-tuan sekalian, siapalah di Mu'tah? Jauh ni Madinah dengan Mu'tah ni tuan-tuan sekalian. Kalau naik bah sehari semalam juga 24 jam naik bah ni. Pas kalau jalan kaki, naik kuda, naik otak, tak tahulah berapa lama, berminggu-minggu lah juganya nak boleh kau sapa. Baik, berlakulah pertempuran tuan-tuan sekalian, dan memanglah Zaid bin Al-Harithah dia yang bawa panji-panji. Zaman Nabi dera ni antaranya 2, hitam dengan putih. Biasa dera Nabi nya putih lah, panji-panji dia panggil. Hak bawa panji-panji yang pertama Zaid, dan dia menjadi sasaran utama. Dia gugur syahid, digantikan dengan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang menariknya tuan-tuan sekalian, Ja'far ni hak kita cerita sama dah, yang menjadi punca dia digelar Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang berterbangan. Kerana dia ni bak jaga panji-panji ni semangat sungguh. Dia pegang pedang tangan kanan, tangan kiri, pegang panji-panji, kena tetok pegangan panji-panji dia. Dia capak
pedang, dia sambar dengan tangan kanan. Tangan kanan kena tetok putus. Dia kepit dengan lengan. Hak darah belajar ni, bersembur darah ni. Siapa perikat dua-dua lengan kanan kiri putus. Dan dia pun syahid lah. Dan sebelum dia terjun dari kuda, semasa dia nak sambut panji-panji dari Zaid tadi, sebelum Zaid gugur syahid, dia terjun dari kuda dia, tuan-tuan, Jaafar tadi, dia sambut panji-panji atau bendera yang dipegang oleh Zaid. Masa dia turun, dia dapat panji-panji, dia matikan kuda dia. Kali ikut naik lah. Bos tak mohongga nak tebah tekok ke apa ke duk. Dimatikan kuda dia. Dia tak nak ada penghalang, tak nak ada gangguan untuk penumpuan dia. Dia nak konsentrate sungguh. Sebab tu dia jadi sasaran utama. Kedua-dua tangannya dikelar, tak meninggal. Hanya kerana kuat semangat dia pegang panji-panji tadi. Baik, dia pun gugur syahid. Peristiwa ni tuan-tuan sekalian dimaklumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi menangis. Sebab ketiga tu syahid berlaku dan Nabi menangis. Kemudian seketika lepas pada tu Nabi seolah-olah mengukir senyuman kerana baginda melihat sepupu dia Jaafar tadi ni sedang berterbangan dalam syurga ruhnya, diberi sayap oleh Allah Ta'ala. Kerana semangat tadi tuan-tuan sekalian. Lepas pada Jaafar pun syahid, lalu dipilih, bukan pilih, ambillah dan Abdullah ibn Ruwahah. Bila perang sama juga kisahnya, dia pun gugur syahid. Lalu tentera Islam ketika tu sebulat suara mengangkat Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu sebagai panglima. Sejarah peperangan apabila Khalid ni sebagai panglima, tuan-tuan sekalian, tak ada satu pun perang bila Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu bawa kalah, tak ada. Kalau 10 menang, kalau 20 menang. Ini hebat Khalid ni. Lalu tuan-tuan sekalian, antara kehebatan Khalid Al-Walid yang jadi punca dia ni menang sama perang. Siapa Afrika tentera Islam, kalulah Khalid Al-Walid jadi panglima, banyakkannya volunteer nak ikut pergi perang. Tengok dia punya reputasi dia. Siapa Afrika, sahabat-sahabat volunteer nak pergi perang. Sebab apa? Dia tahu dah, confirm dah menang. Bila menang, banyak kali kita rampasan perang. Waktu zaman Umar, dia kak tu, dia lucukan jawatan Khalid Al-Walid masa tengah perang. Baik, balik pada kisah tadi. Bila mana Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu mengepalai tentera Islam ketika tu, mari satu taktikal yang digeruni oleh tentera Rom yang jumlahnya 200,000. Bila dia tengok tuan-tuan sekalian, dengan kaedah tanpa taktikal ni agak sukar dia nak lawan tentera yang ramai. Lalu dia bagi 3 tentera Islam. Kalau 3,000 kat 1,000 lah, 1,000. Dia bagi 3. Ada hak mari belah kanan, hak belah tengah, hak belah kiri. Hak belah tengah berjalan secara menegak, lurus. Hak belah kanan dan kiri bersilang, berjalan menghadap ke arah tentera Rom. Hak belah kiri silang mengarah ke arah kanan, hak kanan bersilang mengarah ke arah kiri. Dilihat dari jauh tuan-tuan sekalian, gerakan yang dibuat oleh kanan dan kiri tadi itu seolah-olah adanya penambahan kekuatan, strength tentera Islam ketika itu. Padahalnya sama je 3,000 juga, tapi cara gerakan tadi tu dilihat dari jauh seolah-olah adanya penambahan
dari kalangan tentera Islam hak mari dari Madinah, menyebabkan panglima tentera Rom ketika tu berundur. Tengok tuan-tuan sekalian, 200,000 pun kecut telur juga. Tengok. Main dengan taktikal, cerdik tak cerdik Khalid Al-Walid ni tuan-tuan sekalian. Bila lari, Khalid radhiyallahu anhu tidak berhasrat untuk mengejar. Kalau kejar, memang selera kita. Kurang-kurangnya mereka ni lari, meninggalkan banyak harta di tengah-tengah medan peperangan tadi. Kutip belakang, mana ada. Lalu mereka cerita kembalilah mereka ke Madinah. Lalu tuan-tuan sekalian, tersebarlah kisah orang yang tak faham cerita mengatakan Khalid Al-Walid lari daripada perang, diistihad kalah, lalu ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah mencapai kemenangan dan dialah sebaik-baik tentera ataupun ketua, sebaik-baik panglima. Tuan-tuan sekalian, tengok, kita nak cerita sini dari segi semangat dalam perjuangan, semangat dalam gerakan. Kalau tak ada semangat ni tuan-tuan sekalian, nak lawan dengan 200,000 ni lagu mana agak-agak. Sebab tu barang bila pegangan mereka ni kemah, kejap, molek, tak goget langsung, bantuan dari Allah Ta'ala ni akan turun. Dengan kata lain tuan-tuan sekalian, bila kita ni duduk dalam gerakan Islam, perkara asal ni yang kena ada, hak sepatutnya lah, takwa dan sobat. Kalau tak ada hak ni tuan-tuan sekalian, nak mengharapkan kemenangan, tak payah, jauh langit bumi. Sebab agama ni hak Allah Ta'ala. Kalau kita tak bawa pun tak ada masalah bagi Allah. Kita hari ni, misal katalah tuan-tuan sekalian, tak duduk dalam jemaah, tak duduk dalam gerakan Islam, kita tahi semayang, kita mari semayang, tahi puasa, kita puasa, tahi ada binti giwa haji, tak cara pun soal gerakan Islam, tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Islam tetap tinggi. Sebab Islam ni hak Allah. Cumanya tak adalah matlamat hidup kita atas muka bumi. Kalau sekadar nak semayang, agama Islam kalau sekadar buat ibadat, apa beza dengan agama lain? Agama mana-mana agama lain pada Islam, hanya tumpu soal ibadat ya. Soal politik tak ada, soal apa ni ekonomi tak ada. Dalam Islam ni semua ada. Ekonomi ko, politik ko, apa ni luar, hubungan luar negara ko, macam-macam perkara yang berkait dengan pemerintahan. Islam aja. Agama lain harus kita buat ibadat aja. Kalaulah kita ni hanya tumpu soal ibadat, tak ada beza dengan agama lain. Ini yang membezakan kita dengan agama-agama hak lain. Maka tuan-tuan sekalian, kesimpulan, bajang dah bunyi dah. Kesimpulan, bila kita berdepan dengan dua golongan ni, usaha ke arah nak bawa agama ni tetap perlu diteruskan. Walaupun kita tahu ini golongan kafir, adanya penentangan. Sekurang-kurangnya usaha ke arah nak memahamkan mereka dengan agama. Biar mereka tak sokong pun, sekurang-kurangnya mereka tidak menentang. Pak orang bukan Islam, kalau dia menentang hukum Islam, tak ada masalah pun, tak ada dosa bagi dia. Sebab tentu dah pokok dia tu neraka. Tetap kena fahamkan mereka tentang agama. Walaupun hukum Islam ni kalau dilaksanakan tak kena pada dia orang bukan Islam ni, tambah hak berkait dengan hudud, tak kena pokok dia. Sebab hudud hanya untuk orang Islam, tapi kena fahamkan mereka lagu mana hukum Islam ni penaklukkan dia, tertakluk lagu mana. Apa ni dia punya consideration dia, pertimbangan dia lagu mana. Kena ambil kira belakang dan kena fahamkan mereka. Bila mereka tak faham, akan wujudlah penentangan. Ada macam-macam andaian, persepsi. Maka semua perkara ni tuan-tuan sekalian perlu dipikirkan dan dilakukan sesuatu
dalam gerakan Islam berdepan dengan golongan yang pertama, jadi golongan yang mengikut hawa nafsu, dan golongan yang kedua ni golongan yang kadang-kadang menang dari segi keimanan, kadang-kadangnya kalau terutama dalam mereka yang duduk dalam gerakan Islam. Ada masa mereka ni tewas dengan hawa nafsu, menyebabkan mereka ni lari daripada perjuangan. Moga-moga golongan yang pertama ni terselamat lagi dalam diri kita. Kita bukan dari golongan yang pertama. Dan golongan yang kedua, kalaulah kita termasuk, dan inilah ramanya manusia dalam golongan yang kedua, moga-moga apabila ada masa terkesan dengan hasutan hawa nafsu, kembalilah pada Allah Ta'ala, kerana kesilapan ni tak boleh lari. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam kita ni semualah berdepan dengan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan iaitu mereka yang bertaubat. Moga-moga tuan-tuan yang dimati Allah Ta'ala sekalian, perkongsian pada malam ni ada manfaat untuk diri hamba sendiri dan dikongsikan dengan tuan-tuan puan-puan sekalian. Cukup setakat ni apa yang baik mari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tidak dari kelemahan diri saya sendiri, dan hakikatnya semuanya mari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkasar bahasa silap kata, mohon maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.